Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 1 September bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Festival Jazz Kuching KJF kembali menemui peminat muzik genre jazz seluruh negara pada 28 hingga 29 Oktober depan di tebingan Hotel Grand Margarita Kuching selepas kali terakhir diadakan pada tahun 2019. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, KJF edisi keempat itu dijangka menarik lebih 4,000 peminat muzik seluruh negara. Beliau berkata demikian pada sidang media KJF di Kuching. Katanya festival muzik jazz sebelum ini dikenali sebagai Festival Muzik Tebingan Kuching diadakan kali terakhir pada tahun 2019 di Auditorium Majlis Bandaraya Kuching Selatan berikutan keadaan jerebu yang teruk ketika itu. Namun tahun ini, festival muzik antarabangsa itu akan diadakan semula di kawasan terbuka iaitu tempat asal semasa kali pertama dianjurkan pada tahun 2017. Pada sidang media itu, beliau turut mendedahkan bahawa penyanyi solo lelaki Indonesia yang popular dengan lagu Terima Kasih Cinta iaitu Afgan Shah Reza akan menghiburkan peminat jazz pada festival itu bersama beberapa artis tempatan dan luar negara yang akan diumumkan kelak. Katanya lagi satu sesi meet and greet bersama peminat dengan artis-artis yang membuat persembahan pada festival bakal diadakan pada 27 Oktober. Tiket KJF boleh ditempah mulai 31 Ogos di laman sesawang Kuching Jazz dengan mengenakan bayaran bermula RM90 kepada kanak-kanak berumur 3 hingga 12 tahun manakala RM300 untuk dewasa. Satu inisiatif yang menekankan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM akan dilancarkan di Dewan Undangan Negeri Nangka bulan ini. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dr. Anwar Rapaib berkata program dinamakan STEM 50 itu merupakan usaha kerajaan bagi meningkatkan jumlah pelajar aliran sains di 3 buah sekolah menengah di Dunangka. Dr. Anwar Rapaib memberitahu sekolah terbabit ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Sibu, SMK Nangka dan SMK Jalan Oyak Sibu. Beliau menjelaskan seramai 50 orang pelajar tingkatan 1 dari 3 buah sekolah itu akan dipilih untuk menyertai program STEM 50 tersebut sehingga mereka berada di tingkatan 3. Tambahnya, mereka telah dipilih selepas menjalani ujian diagnostik yang dikendalikan oleh guru dan pihak pejabat pendidikan daerah Sibu April lalu. Kesemua inisiatif dan aktiviti dalam program itu kelak akan dirancang dan dilaksanakan oleh guru-guru dari 3 buah sekolah berkenaan. This is to start them early because previously we give them motivational talk, all these things, Form 4, we think it is a bit too late. As we heard from the teachers just now, they even prefer to start in primary schools, but for Dunangka, we start from Form 1 first. Dengan 150 pengambilan pelajar setiap tahun, program itu akan melahirkan seramai 450 orang pelajar yang bersedia untuk ke aliran sains dalam tempoh 3 tahun akan datang. Beliau ditemui media selepas merasmikan Makmal STEM di Sibu. Dr. Anwar berkata makmal itu dihadiri oleh guru-guru dari sekolah di wilayah Tengah Sarawak untuk merangka strategi bagi meningkatkan jumlah pelajar aliran sains di sekolah menengah di Sarawak. 3 bengkel seumpama itu akan diadakan di 3 zon di Sarawak sebelum sebuah jawatan kuasa bertindak dibentuk untuk merangka kertas cadangan yang akan dibentangkan kepada Kerajaan Sarawak. Walaupun jelasnya pendidikan di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan, tetapi Kerajaan Sarawak tetap bersedia melaksanakan program tersebut untuk melengkapkan apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dr. Anwar Rapaib turut mencadangkan agar satu program lawatan oleh guru-guru pakar ke sekolah pedalaman diperkenalkan di Sarawak. Menurut Dr. Anwar, program lawatan berkenaan bagi membantu guru-guru di pedalaman untuk menambah baik teknik pengajaran. Beliau menjelaskan lawatan seperti itu penting memandangkan ramai guru-guru baharu bertugas di kawasan luar bandar dan pedalaman, manakala guru kanan kini kebanyakannya bertugas di kawasan bandar. Maybe the ministry should look into this proper way of helping the young teachers, motivate the young teachers in the rural areas.
and indirectly or directly it also helps to improve the students' performance. Beliau ditemui selepas merasmikan Makmal STEAM di Sibu. Pergerakan pengakap yang bermula lebih 100 tahun dahulu masih relevan. Ia selaras dengan objektifnya yang merangkumi pembinaan sasiah melalui pembelajaran berasaskan pengalaman, iaitu mempelajari nilai dan prinsip murni serta berinteraksi dengan masyarakat melalui pelbagai aktiviti dan program. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerard Gala berkata, pergerakan itu masih relevan pada hari ini terutamanya untuk anak-anak muda berkembang menjadi individu yang bermoral. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Watika Pelantikan bagi Majlis Pengangkap Daerah Miri di Miri. Sementara itu, beliau berkata, berkhidmat dalam mana-mana pertubuhan sukarela seperti Majlis Pengangkap Miri bukanlah mudah kerana ia memerlukan pengorbanan masa, tenaga dan sumber tanpa mengharapkan sebarang ganjaran atau imbuhan. Justru mereka yang dilantik perlu mempunyai semangat dan keyakinan dalam usaha untuk meneruskan gerakan pengangkap dalam menyemarakkan semangat kesukarelawan ke arah memacu Majlis Pengangkap Miri dan seluruh pergerakan pengangkap di Sarawak amnya. Pada majlis tersebut, beliau menerima watikah lantikan sebagai Presiden bagi Majlis Pengangkap Daerah Miri yang disampaikan oleh Pengerusi Majlis Pengangkap Negeri Sarawak, Peter Chai Mui Seng. Selain itu, turut diadakan penyampaian watikah pelantikan kepada ahli Majlis Pengangkap Daerah Miri bagi sesi 2022 hingga 2025. Kesatuan Guru Sarawak STU menzahirkan ucapan penghargaan atas keprihatinan Kerajaan Persekutuan yang menambah kadar cuti rehat khas sebanyak 5 hari menjadikan kepada 15 hari setahun kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat lebih 10 tahun. Presiden STU Adam Prakash Abdullah berkata, ini akan memberi peluang kepada pejabat awam, terutama para pendidik, menguruskan hal-hal di luar urusan kerja, terutama berehat masa bersama keluarga. Jelas Adam, STU juga akan menghargai usaha kerajaan untuk meningkatkan lagi kebajikan pekerja dalam perkhidmatan awam, khasnya untuk perkhidmatan pendidikan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menghadiri Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Katanya lagi, STU berharap kekitangan awam akan terus berusaha dalam meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan dan terus menyokong dasar-dasar kerajaan. Aktiviti bilateral antara Formasi 3 Brigade dan Koram 121 Alambana Wanawai iaitu Patroli Terkoordinasi Patkor Seri 1 2022 yang bermula sejak 21 Ogos lepas hingga Selasa lalu telah dilaksanakan dengan jayanya. Menurut kenyataan media sel Perhubungan Raya Markas 1 Division, aktiviti berkenaan melibatkan Tentera Darat Malaysia yang diwakili Regimen ke-4 Ko Amor Diraja, manakala Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat diwakili oleh Kesatuan Penugasan Batalion Infanteri 645 Gadar Tamayuda. Kenyataan itu memaklumkan sepanjang 10 hari penugasan Patkor berkenaan, 2 kumpulan telah dibentuk dan diatur gerak secara serentak dengan kekuatan 30 pegawai dan anggota. Ia melibatkan aktiviti rondaan selama 7 hari pertama yang merangkumi kawasan sempadan sepanjang 30 km dari Kampung Kendai hingga ke Kampung Raso di Lundu. Kenyataan itu juga berkata, selesai penugasan rondaan, aktiviti Patkor diisi dengan pelaksanaan projek Jiwa Murni Karya Bakti di Desa Santaban, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada 28 Ogos lalu. Di bawah aktiviti tersebut, kedua-dua kumpulan membantu membaik pulih jalan bersama dengan masyarakat kampung. Aktiviti Patkor diakhiri dengan riadah sukan bola tampar bersama masyarakat kampung Sajingan. Acara penutup Patkor Siri 1 2022 disempurnakan bersama Panglima 3 Brigade, Brigadier Jeneral Muhammad Kamil Abdul Latif dan Komandan Korem 121 Alambana Wanawai, Brigadir Jeneral Pribadi John Miko. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division menambah, pelaksanaan Patkor telah memberi pengalaman baharu kepada anggota dan pegawai terlibat. Justru ia akan diteruskan pada masa akan datang di samping menambah baik pengoperasian sempadan serta mengukuhkan jalinan kerjasama yang telah sedia wujud antara tentera Malaysia dan Indonesia.
Pelbagai aktiviti diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Sibu. Peminat sukan berbasikal berkampung di Jalan Tanjung Kibung, Rantau Panjang bagi menyertai fundraise Merdeka at Komuniti Sri Rajang yang dianjurkan bersama Jabatan Penerangan Sibu. Pegawai Penerangan Daerah Sibu, Rosman Zaini dalam ucapan perasmiannya berharap agar golongan belia tidak kira kaum dan agama perlu memupuk semangat perpaduan dan kerjasama terutama pada sambutan Hari Kebangsaan akan datang. Beliau juga berharap semua keluarga Malaysia menyemai sikap patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di premis dan rumah masing-masing di dalam bulan kemerdekaan ini. 4 kategori dipertandingkan pada acara tersebut iaitu Road Bike Open, Road Bike Veteran, Mountain Bike Open, Folding Bike Open. Muhammad Rizwan Muhammad Jaafar dari PDRM Sibu menjuarai kategori Road Bike Open, Suhardi Sulaiman juara kategori Folding Bike Open Men, Wong Siu Kiong pemenang bagi Folding Bike Woman, Melvin Smaing pula juara bagi Mountain Bike Open Men dan Abdul Khalid Safri pemenang bagi Road Bike Veteran Men. Pemenang setiap kategori membawa pulang hadiah wang tunai. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 1 September berakhir di sini. Selahkan semangat patriotik anda bersama-sama kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia, jumpa lagi.